Pada 17 Ogos, satu unit pasukan khas Ukraine telah memasuki sebuah kampung di sempadan antara Donetsk dan Dnipropetrovsk. Imej-imej ini ialah rakaman daripada operasi itu sendiri yang diterbitkan oleh pihak Komando Ukraine. Kita boleh lihat pasukan khas mara melalui kawasan itu dan mengusir tentera Rusia dari kedudukan mereka. 30 tentera Rusia menyerah diri dan dijadikan tawanan. Mereka yang terus menembak telah dihapuskan di situ juga. Dan apabila semuanya selesai, tentera Ukraine mengibarkan bendera dan melakukan sesuatu yang saya tidak sangka akan lihat dalam laporan ketenteraan. Satu ritual. Mereka memanggil ritual ini sebagai pengusiran ular berbisa. Ia adalah tradisi lama mereka untuk menghalau kejahatan dari dalam rumah. Komando Ukraine menjelaskan perkara ini, mengatakan bahawa mereka menggunakan ritual tersebut untuk membersihkan kampung daripada orang Rusia yang mereka panggil sebagai ular berbisa sebenar. Cuma operasi itu tidak bermula pada hari itu. Ia bermula pada 29 Januari dan berlangsung selama 6 bulan setengah, hampir tanpa sebarang publicity. Tiada pengumuman, sidang media atau sambutan. Sehinggalah pada 12 Ogos, tentera Ukraine mengumumkan laporan tersebut. 26 kampung telah diambil semula dan 745 km persegi telah diambil semula. Dalam video ini, saya akan tunjukkan kepada anda dengan tepat apa yang berlaku di sana dan kenapa Rusia tidak dapat menghalangnya. Mari kita lihat peta. Peta ini diterbitkan oleh seorang penganalisis Perancis bernama Clément Molin. Dan disebabkan oleh beliau, orang ramai mengetahui betapa besarnya perkara ini. Merah menunjukkan kawasan Rusia, biru adalah pihak Ukraine. Dan jalur hijau di tengah itu, yang dipotong oleh anak panah kuning, adalah kawasan yang Ukraine telah ambil semula sejak Januari. Garisan merah bertitik adalah di mana barisan hadapan berada sebelum ini. Dan lihat skala di bawah ini, 5 km. Ini adalah koridor kira-kira 60 km yang terdiri daripada kawasan terbuka dan kampung kecil. Semasa membuat analisis, Molin menyentuh sesuatu yang hampir tidak pernah disebut oleh sesiapa yang membuat liputan perang ini. Video askar mengibarkan bendera tidak membuktikan kawalan apa-apa. Kerana berkeliaran bukanlah mengawal. Dan kemudian datang satu pengesahan yang saya tidak sangka akan jumpa. Dalam kenyataan pada 12 Ogos, pihak Komando Ukraine mendedahkan satu butiran yang hampir tiada siapa pun ulas. Beberapa bendera yang muncul dalam video mereka telah diletakkan dengan sengaja, jauh dari kedudukan sebenar tentera. Dengan sengaja, supaya tidak mendedahkan di mana askar-askar itu sebenarnya berada. Yang paling menarik ialah Rusia apabila mengibarkan bendera sebenarnya hanya untuk berlakon untuk tujuan propaganda. Manakala Ukraine pula menyembunyikan benderanya kerana kedudukan di medan lebih penting daripada rakaman video. Dan jika anda ingin memahami perbezaan antara kedua-dua tentera ini pada saat perang ini, itulah bezanya. Dan di situ ada satu lagi butiran yang paling mengerikan dalam seluruh kisah ini. Apabila garisan itu bergerak, terdapat tentera Rusia yang terperangkap di utara dua sungai kecil. Mereka tidak berundur dan tidak muncul di mana-mana selepas itu. Molin menemui apa yang berlaku kepada lelaki-lelaki itu dengan mengira serangan udara. Ada kira-kira 100 orang di kawasan itu dan mereka bukan orang Ukraine. Mereka adalah orang Rusia. Rusia mengebom kawasan sendiri ketika askar mereka sendiri masih berada di situ dan mereka melakukannya sebanyak 100 kali. Itulah yang membuktikan bahawa mereka sudah pun kehilangan kawasan itu. Apabila tentera mula mengebom tempat di mana orang mereka sendiri berada, itu bermakna mereka sudah tiada di situ lagi atau mereka sudah tidak bernyawa lagi. 20 daripada 26 kampung telah ditawan oleh pasukan lintas udara Ukraine. Dan komander mereka, General Ole Apostol, merumuskan apa yang berjaya dalam satu ayat. Mereka mengekalkan inisiatif dan memaksa musuh mengikut rentak pertempuran mereka sendiri. Dan sektor itu tidak dipilih secara kebetulan. Disitulah tentera Rusia paling banyak mara pada tahun 2025. Disitulah terletaknya bandar yang menjadi pusat bekalan mereka. Makanan, peluru dan bahan api dihantar keluar dari tempat itu. Sekarang perhatikan kotak kuning itu. Ia adalah sebuah kampung yang terletak 14 km dari pusat bekalan itu. Dan ia masih berwarna merah.
14 km adalah jarak artileri. Sesiapa yang menguasai kampung itu akan meletakkan laluan bekalan Rusia di bawah tembakan langsung. Itulah tempat yang mereka tuju. Dari situ timbul soalan yang penting. Bagaimana Ukraine yang sepanjang tahun 2025 asik kalah di sektor ini boleh membalikan keadaan pada tahun 2026? Sebelum saya tunjukkan kepada Anda, jika Anda suka analisis ini, langganlah saluran ini. Ia sangat membantu dan hanya mengambil masa beberapa saat sahaja. Senjata ini dipanggil FP1. Ia adalah drone serangan jarak jauh yang dihasilkan oleh sebuah syarikat Ukraine bernama Firepoint. Harganya sekitar $55.000. Ia boleh terbang sehingga 1.600 km. Ia boleh membawa kepala peledak sehingga 120 kg dan badan pesawatnya menggunakan bahan yang menyerap radar. Dan pengerua mendakwa mereka menghasilkan lebih daripada 200 unit sehari dengan hampir semua komponen dibuat di dalam syarikat itu sendiri. Semuanya tanpa bergantung kepada sesiapa pun. Dan bismillah datangnya kiraan yang kejam itu. $55.000. Itu adalah harga sebuah kereta. Loji penapisan yang dilumpuhkan oleh drone ini bernilai berbilion dan mengambil masa bertahun-tahun untuk dibina. Setiap kali satu melintas, Ukraina menukar sebuah kereta dengan sebuah kilang. Pada tahun 2022, ketika pencerobohan bermula, Ukraina hanya mempunyai kira-kira 10 pengeluar drone di seluruh negara. Hari ini terdapat lebih daripada 450. Mereka telah mengubah negara yang tiada industri peperangan menjadi sesuatu yang Rusia tidak lagi mampu hentikan. Kamu tahu anak panah kuning di peta itu? Setiap satu daripadanya dibuka dengan cara begitu. Bukan oleh kereta kebal, tapi oleh drone murah. Dalam jumlah yang banyak, bulan demi bulan. Dan disinilah cerita ini keluar dari medan perang dan berakhir di barisan di stesen minyak. Kerana Ukraine faham satu perkara yang Barat ambil masa 4 tahun untuk faham. Pada tahun 2022, pertaruhan Barat adalah sekatan dan ia tidak berjaya. Rusia berjaya mengatasinya. Mereka jumpa pembeli di Asia, mereka bina armada kapal haram. Hakikatnya, ekonomi itu tak boleh dikenakan sekatan dari luar, tapi boleh melemahkannya dari dalam. Dan rakyat Ukraina menamakan kempen ini dengan nama yang hampir seperti gurauan, sekatan jarak jauh. Hanya tahun ini, rakyat Ukraina telah menyerang kilang penapisan Rusia kira-kira 194 kali. Pada bulan Julai, terdapat 18 kilang penapisan yang berbeza, bulan rekod sepanjang perang ini. Dan hasilnya terlihat pada bil. Pada bulan Julai, Rusia menapis minyak pada jumlah paling rendah dalam 24 tahun. Kali terakhir kilang penapisan Rusia beroperasi pada tahap serendah ini, Putin baru sahaja naik ke tampuk kuasa. Ahad lepas, hanya 28% stesen minyak di negara itu mempunyai bahan api untuk dijual. Dan ada satu kes terbaru yang menunjukkan dengan tepat bagaimana mereka melakukannya. 11 Ogos, orang Ukraina menyerang sebuah kilang penapisan di sebuah bandar bernama Orsk di Ural. Lebih daripada 1.300 km dari Ukraina. Lihat gambar ini, direkam oleh seorang penduduk dari tempat tinggi di bandar itu. Perhatikan di mana api itu berada. Ia bukan di tangki-tangki di tepi yang biasanya menjadi tempat kebakaran. Ia berada di tengah-tengah kompleks, di antara menara-menara. Ini bukan kebetulan, ini telah dirancang. Dan lihat yang ini pula, sebuah keluarga berdiri di atas kaki lima. Ayah, ibu, dan anak, semuanya membelakangi, memandang ke ufuk bersama jiran-jiran mereka. Tiada siapa yang berlari, tiada siapa yang menjerit, hanya memandang. Mereka berjaya mengenai keempat-empat unit penyulingan di kilang penapisan itu dalam satu malam sahaja. Keempat-empatnya sekali. Unit penyulingan ialah tempat minyak mentah masuk dan keluar sebagai petrol, diesel, dan minyak tanah. Tanpa unit itu, seluruh kilang penapisan tak berguna langsung. Ia macam kedai roti tanpa ketuhar. Dan itu bukan nasib baik. Kilang penapisan itu memang pernah diserang sebelum ini. Pada bulan Oktober, November tahun lepas dan pada bulan April, setiap kali ia kembali. Kali ini, ia kembali.
Orang Ukraina mensasarkan bahagian yang Rusia tidak dapat ganti. Dan 2 hari kemudian, sesuatu yang jarang berlaku telah berlaku. Gabenor Rusia tidak mengaku kalah. Mereka kata keadaan terkawal. Perkhidmatan sedang beroperasi di lokasi. Tapi yang ini berkata sesuatu yang luar biasa. Secara terbuka, dia berkata bahawa infrastruktur yang terjejas tidak dapat dipulihkan buat masa ini. Bahawa peralatan itu diimport. Bahawa dengan sekatan yang dikenakan, pembaikan mungkin mengambil masa sehingga 6 bulan. Dan bahawa rantau ini sedang bersiap sedia untuk bergantung kepada bahan api yang diimport. Awak faham apa yang dicakap? Peralatan itu diimport. Itulah keseluruhan gerakan. Orang Ukraina mendapati mereka boleh menyerang, bukan kilang penapisan, tetapi bahagian yang Rusia beli dari Barat. Dan mereka tidak lagi membelinya sejak 2022. Pada tahun 2024, Rusia membaikinya dalam 2 minggu dan teruskan. Sekarang, Gabenornya sendiri berkata ia mungkin mengambil 6 bulan jika berjaya. Dan kesannya tidak terhenti di kilang penapisan sahaja. Inilah yang berlaku apabila penapisannya dipotong. Lelaki ini, dia sedang beratur di stesen minyak di kawasan Moskow, merakam kerana tiada apa lagi untuk dilakukan. Dia memberitahu bahawa dia berada di situ sejak pukul 9 pagi hari Ahad menunggu lori tangki. Dan kemudian, dia merumuskan realiti dengan berkata, tiada petrol dan stesen minyak yang paling dekat terletak kira-kira 80 km jauhnya. Jaraknya kira-kira 10 km dari sini. Yang ini pula yang paling mengagumkan saya. 1:20 pagi di Moskow, di salah satu jalan utama ibu kota. Barisan beratur sepanjang beberapa blok. Lelaki-lelaki di dalam kereta sedang ketawa. Mereka tidak faham. Dan dia tanya kepada rakannya, dari mana datangnya barisan ini? Leburraya Leningrad. Sekarang ada satu lagi perkara yang lebih mendedahkan lagi yang saya perlu tunjukkan kepada awak. Ada 13 Ogos, wartawan dari portal Rusia pergi ke satu barisan yang hampir 1 kilometer. Mereka cuba menemu ramah orang yang sedang menunggu dan orang ramai enggan bercakap di depan kamera. Menurut laporan itu, mereka mengaku takut akan akibat di tempat kerja. Dan pada bulan Jun, sebuah media bebas Rusia melaporkan bahawa pentadbiran presiden telah mengedarkan cadangan kepada media tentang cara melaporkan kekurangan bahan api. Ada item yang berasingan. Mereka mengesyorkan untuk menyiarkan gambar stesen minyak yang beroperasi tanpa barisan. Sekarang mari kita gabungkan kedua-dua perkara ini. Di satu pihak, kita ada kerajaan yang meminta gambar stesen minyak kosong. Di pihak lain, rakyat biasa yang sedang ratur takut untuk muncul. Jelas bahawa Rusia telah menjadi negara yang pura-pura semuanya baik-baik saja. Sekarang, apa kaitan barisan di stesen minyak di Moskow dengan kampung yang disebut pada awal video itu? Ingat tak perkataan yang digunakan oleh Jeneral Ukraina tadi? Ritme. Dia kata mereka telah memaksa musuh mengikut ritme pertempuran mereka sendiri. Itulah yang sedang berlaku sekarang. Lihat, tentera tidak bergerak dengan keberanian. Mereka bergerak dengan diesel. Amunisi dihantar dengan lori. Kendaraan berperisai menggunakan banyak bahan api. Pemindahan orang yang cedera memerlukan logistik. Apabila bahan api menjadi semakin sukar didapati dan mahal di seluruh negara, kesannya tidak muncul di tajuk utama. Ia muncul pada rentaknya. Dan kelajuan itu telah berubah. Pada awal 2025, tentera Rusia marah hampir 10 km persegi setiap hari. Pada awal 2026, kurang daripada 3. Ukraina telah mengurangkan separuh kelajuan tentera yang sedang mara ke atasnya. Pada bulan April tahun ini, buat pertama kalinya sejak permulaan pencerobohan, Rusia menamatkan bulan dengan wilayah yang lebih sedikit daripada pada awal bulan itu. Dan pada bulan Mei, sekali lagi. Dan Rusia membayar harga yang mahal untuk itu. Pada tahun lepas, Rusia kehilangan 67 orang bagi setiap kilometer persegi yang mereka tawan. Tahun ini, 179. Hampir 3 kali ganda lebih ramai untuk tanah yang sama. Terdapat anggaran bahawa jangka hayat seorang askar Rusia tanpa latihan yang dihantar dalam serangan infanteri besar-besaran adalah antara 20 hingga 30 minit.
Dan angka itu mencerminkan taktik Rusia yang dikenali sebagai gelombang daging. Kumpulan kecil orang yang kurang terlatih dihantar berjalan kaki terus ke posisi Ukraine. Dan yang paling kejam sekali ialah selalunya tujuannya bukan pun untuk menawan posisi tersebut. Tujuannya adalah untuk memaksa tentera Ukraine menembak. Kerana apabila mereka menembak, mereka mendedahkan lokasi mereka. Dan pada ketika itu, artileri Rusia tahu di mana hendak menyerang. Mereka adalah lelaki yang digunakan sebagai umpan. Dan inilah yang dilawan oleh askar-askar yang anda lihat pada permulaan video tadi. Mereka mara dari kampung ke kampung selama 6 bulan setengah. Begitulah cara mereka sampai kepada 30 orang Rusia yang meletakkan senjata. Dan kos bagi pihak Ukraine juga sangat berat. Tiada apa yang berlaku secara percuma. Perbezaannya ialah Rusia sudah tidak mampu lagi untuk menggantikan. Pada bulan Julai, Zelensky mengumumkan bahawa dalam masa kurang daripada 7 bulan tahun ini, 221,000 orang telah menyertai angkatan tentera Rusia, manakala jumlah korban melebihi 225,000. Lebih ramai orang yang keluar berbanding yang masuk. Dan elok juga diingatkan tentang betapa besarnya perkara ini. Kemarahan itu hanyalah satu lorong dan Rusia masih menduduki kira-kira 1/5 daripada Ukraine. Tetapi, selepas 4 tahun setengah menolak, ini kali pertama mereka ditolak kembali. Seperti yang anda boleh lihat, angin sudah mula bertiup ke arah lain. Penapisan Rusia berada pada tahap terendah dalam 24 tahun. Gubernur Rusia berkata secara terbuka bahawa tidak boleh dibaiki. Baik dan Institut untuk Kajian Perang menilai bahawa Ukraine masih mampu mencapai kemajuan taktikal yang signifikan di barisan hadapan. Pada pendapat saya, semua perkara yang kami tunjukkan dalam video ini saling berkaitan. Ukraine membakar kilang penapisan Rusia dan dengan itu kurang diesel sampai ke barisan hadapan. Ini menyebabkan askar Rusia kehabisan peluru dan tanpa bala bantuan. Dan disebabkan inilah Rusia kehilangan 26 kampung. Sekarang saya ingin tahu pendapat anda. Adakah anda rasa kempen terhadap ekonomi Rusia inilah yang akan memaksa Putin ke meja rundingan? Tulis di ruangan komen apa yang anda fikirkan. Kami mengikuti setiap babak cerita ini di saluran ini setiap minggu dengan nombor dan sumber. Langgan dan aktifkan loceng supaya anda tidak terlepas. Jumpa lagi di video seterusnya.